Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar murid-murid tingkatan 3? Okey, jadi hari ini kita akan masuk, saya harap sihat lah ya. Ada masalah tolong beritahu. Kalau ada apa-apa tolong mesej saya. Okey, so sekarang kita akan masuk bab 4. Saya harap semua murid dah dapat modul bab 4 ni. Okay, so saya upgrade sikit upgrade sikit. Yang kita ada index, kita ada index So hari ni kita akan tengok dua perkara, iaitu 4.1 dan 4.2 Tolong tulis tarikh di sini ya. Tolong tulis tarikh di sini, tarikh hari ini, dan tolong tulis muka surat. Tengok muka surat berapa, muka surat berapa. Okey. Jadi untuk bab 4, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kita akan tengok negeri-negeri lain yang masih belum dikuasai oleh British. Okey. Untuk bahagian ruangan bawah, tolong tulis nama saya, Cikgu Nur Ain, dan tolong tulis nama murid penuh jangan tulis nama Raju je Tolong tulis nama penuh sampai nama ayah. Dan tolong tulis tingkatan sekali Okey. Kan? So kita tengok ni. Okey, sebelum kita tengok macam mana 41 kita tengok 41 dulu. Sebelum kita tengok macam mana latar belakang negeri-negeri yang British nak kuasai ni, kita terimbas sikit bab 2 dan bab 3. Okey, bab 2 kita dah tengok British berjaya membentuk negeri-negeri Selat. Okey. Dan bab 3 British berjaya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Jadi strategi yang British gunakan untuk menguasai negeri-negeri Selat kebanyakannya adalah tipu hela, okey. Perjanjian. Okey. Perjanjian. Okey. Apa itu negeri-negeri Selat? Yes. Pulau Pinang. Okey, Singapura, Melaka. Okey. Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Okey, kemudian British berjaya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, strategi British menguasai negeri Melayu bersekutu. British menggunakan kaedah manipulasi. Okey, kebanyakan je lah manipulasi. Lepas tu British menggunakan kaedah perjanjian. Kenapa? Kerana negeri-negeri Melayu bersekutu berlaku masalah, British ambil kesempatan So yang British ambil adalah kawasan Perak, okey, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang okey, apa tu saya buat ni? Okey, itu adalah yang ni. So sekarang negeri yang British perlu ambil adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Ni British belum ambil lagi masih lagi available untuk British jajah. Okey. So sekarang kita nak tengok macam mana British menguasai negeri-negeri Melayu yang belum dikuasai. Okey. Antaranya adalah seperti kita bahagikan kepada dua bahagian iaitu utara dan juga selatan. Yang mana utara kat sini. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Okey. Kedah, okey, Perlis, Kelantan, Terengganu. Okey, tengok tolong ni British Army bukan BTS Army tolong fokus. Kan jangan tak fokus pula. Okey. So sekarang ni kita akan tengok, kita tak nak tengok Johor lagi Kita nak tengok Johor. Kita akan tengok empat-empat negeri ni dulu Okey. So, kita masuk 4.1. Tolong rujuk awak punya modul muka surat 2. Kita akan tengokkan Kesultanan Kedah. Dalam buku teks awak, kita nampak Perlis. Tapi saya mulakan dengan Kedah. Kenapa? Sebab tu saya beritahu kenapa kita mulakan dengan Kedah. Okey. Untuk 4.1, kita akan tengok yang bahagian negeri-negeri Melayu Utara Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Okey, sorry. Latar belakang ni termasuk Johor. Okey, menguasai nanti 4.2 baru kita fokus pada negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Kedah.
Okey, Kedah ni telah bermula pada abad yang ke-7. Okey, tolong highlight. Okey, kenapa merupakan kerajaan terawal. Sebelum ada Kesultanan Kedah, sebelum ada Kesultanan Melaka, Kedah dah ada dulu kerajaan Kedah tua. Dah ada dulu. Okey. Dan disebabkan perkembangan agama Islam telah menyebabkan Kesultanan Kedah memulakan sistem pemerintahan secara Islam. Kalau awak tengok semua negeri-negeri Melayu, semuanya pemerintahannya secara Islam Okey, sebab ada perkembangan Islam di situ. Okey, pusat pemerintahan Kedah, Kota Bukit Meriam. Ni awak boleh tengok buku teks ni. Dan juga Sultan pertama adalah Sultan Muzaffar. Okey, Sultan Muzaffar Shah. Okey. Latar belakang ini kita tengok sikit, kita tengok banyak Latar belakang ni kita tengok sikit. Kita akan tengok setiap negeri, latar belakang, pentadbiran, perundangan, hubungan luar. Okey, pentadbiran. Okey, bila sebut pentadbiran, sama macam pentadbiran ni sebenarnya kata lain dia adalah carta organisasi. Carta organisasi kat sekolah. Kat sekolah siapa ketua? Pengetua kan. Dibantu oleh PK Camp, PK Koko, PK1 kan. Itu pembantu dia. Jadi kalau dekat kerajaan siapa ketua? Sultan. Siapa yang membantu ketua ataupun siapa yang membantu sultan? Pembesar. Jadi sebenarnya pentadbiran macam mana diuruskan pentadbiran ni? Macam mana uruskan pentadbiran ni? Okey. Jadi pentadbiran Kedah, untuk Kedah kita ada kawasan wilayah dan ketua wilayah itu dipanggil pembesar daerah. Okey. Dalam daerah pula ada mukim. Ada mukim dan ketua mukim pula kita panggil dia penghulu. Sebenarnya Kedah dibahagikan kepada beberapa wilayah. Okey, dalam wilayah tu ada beberapa daerah dan daerah tu ada beberapa mukim. So mukim tu ada penghulu. Jadi kalau ada masalah, penghulu akan refer pada pembesar daerah akan refer pada pembesar dan pembesar akan refer kepada sultan. Macam itulah macam mana dia tunjukkan sistematik di pengurusan pentadbiran dekat Kedah. Okey. Perundangan pula, okey, asas ni sebenarnya Kedah ni diikut perundangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Tapi kita ambil ringkas dia Undang-Undang Kedah dia ada undang-undang dia sendiri. Jadi dia terdapat 5 bab undang-undang. Dan salah satu undang-undang adalah adat bunga emas. Tapi kalau tak nak tulis adat bunga emas ni, tak apalah. Tengoklah buku teks, tukarlah. Pilihlah satu dah ringkas je. Tak payah salih semua. Okey. Untuk hubungan luar, hubungan luar macam mana Kedah jalinkan hubungan luar? Yes. Mempunyai hubungan dengan Siam. Kenapa? Untuk mengelakkan ancaman. Tujuan dia untuk mengelakkan daripada ancaman. Sebab Kedah dah pernah ada sejarah antara Siam dengan Burma. Kalau tengok bab 2. Okey. Ancaman Siam dengan Burma. Walaupun ada ancaman, mereka jalinkan persahabatan juga. Sebab mereka nak kekalkan kedaulatan kerajaan Kedah. Okey, itu yang menyebabkan Kedah kehilangan Pulau Pinang dengan Sabang Perai tu. Okey. Okey, tengok kerajaan Perlis. Tengok masih lagi dekat musa 2. Kerajaan Perlis pula. Okey, tadi kenapa saya kata saya mulakan dengan kerajaan Kedah dulu? Sebab kerajaan Perlis sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada wilayah Kesultanan Kedah. Kesultanan Kedah Okey, dulu. Tapi sebabkan Kedah pernah berperang dengan Siam, akhirnya sebenarnya bahagian kawasan Perlis tu menjadi tanah jajahan Siam lah sebenarnya Okey. Sebab tu Maharaja Siam melantik Syed Hussein Jamalulail di Bangkok sebagai Raja Perlis yang pertama. Dengan gelaran sebab nama Thailand kan panjang sikit kan. Pia Songkram Brahma Wicik Wilis Asmara Pia Pelit. Nama pun pelik. Okey, tapi jangan risau, nama-nama yang panjang pelik-pelik ni dia tak akan keluar exam. Sampai tingkatan 4, 5 pun macam tu juga. Ada nama-nama yang pelik-pelik dia tak akan keluar exam lah kan. Kecuali nama tu kita biasa dengar. Okey. Dan ada juga ada istiadat diadakan di Istana Arau. Okey. Arau tu Perlis kawasan Arau. Okey, dari segi pentadbiran juga, okey, sama juga macam sebelum ni. Okey, Sultan masih lagi ketua. Cuma bezanya
dia tak menggunakan pembesar, dia ada Perdana Menteri. Macam mana istilah Perdana Menteri ni sampai adalah kerana pada masa itu Siam telah menjalankan satu proses pemodenan dekat Thailand. Jadi dia menggunakan istilah Perdana Menteri. Dan Perlis dia bahagikan mengikut mukim. Kenapa mukim? Kenapa tak ada wilayah? Sebab Perlis ni kecil je. Okey. Wilayah besar kan. Perlis ni kecil je. So kalau bagi wilayah kecil lagi kecil lah Perlis tu Sebab sebenarnya kerajaan Perlis, luasnya kawasan kerajaan Perlis tu je dah macam wilayah kerajaan Kedah. Sebab kecil kan. Okay, sebab tu dia bagi terus pada mukim. Okay. Dari segi perundangan pula, Kesultanan Kedah ni dari segi perundangan pula, Perlis dia mengikut Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan. Sebab Perlis pernah menjadi sebahagian daripada Kedah. Sebab tu saya mulakan Kedah dulu. Okay, nak tunjukkan hubungan di antara Perlis dan Kedah. Dan sama juga macam kerajaan Kedah, Perlis lagi lah mempunyai hubungan dengan Siam. Memanglah sebab raja asal Perlis pun dilantik oleh Siam. Okey. So dapat mengelakkan ancaman kuasa luar. So hubungan dia dengan Siam dapat mengelakkan ancaman dengan kuasa luar. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga, iaitu Kerajaan Kelantan atau Kesultanan Kelantan. Okey. Semasa pemerintahan Long Yunus, tolong koma sini berjaya bawah situ. Sini. Kelantan berjaya disatukan. Okay, dapat membentuk. Long Yunus ni bertanggungjawab untuk membentuk Kerajaan Kelantan lah. Okay. Tapi Kelantan ini pernah mempunyai pergaduhan dengan Terengganu menyebabkan Kelantan membuat perjanjian. Okay, kalau dalam buku teks awak ada persetiaan. Okay, persetiaan dan perjanjian membawa maksud yang sama. Saya nak mudahkan lah. Nanti confuse kan. Persetiaan apa, perjanjian tu apa. Hal ini menyebabkan Kelantan membuat perjanjian dengan Siam. Oleh itu, Maharaja Siam telah menganugerahkan gelaran Piar Pipit Pakdi kepada Sultan Mahmud I. Macam satu anugerah kepada Sultan Mahmud I ni. Hal ini menyebabkan, tapi kesannya adalah menyebabkan kawasan kerajaan Kelantan mempunyai pengaruh. Siam mempunyai pengaruh di Kelantan sehingga 1909. Kenapa 1909? Maksudnya British dah berjaya meletakkan, berjaya menguasai, masuk ke dalam kerajaan Kelantan. Okey. Dari segi pentadbiran, pentadbiran dan pentadbiran wilayah, nampak dia ada wilayah ada pentadbiran wilayah dibagi kepada 3 jajahan. Dalam peringkat bawah pula, okey, dijalankan oleh Tok Kuang, yang turut dibantu oleh imam. Tolong highlight imam ni imam. Tok Kuang ni macam sebenarnya tugasnya sama macam penghulu lah, penghulu. Tapi untuk Kelantan dia panggil Tok Kuang. Tu je beza dia. Okey, dan perundangan pula menggunakan undang-undang syarak ataupun sebenarnya dipanggil undang-undang Islam. Okey, dari segi hubungan luar juga sama macam yang negeri-negeri lain, mempunyai hubungan dengan Siam. Okey. Terengganu. Terengganu, pengasas kerajaan Terengganu adalah Sultan Zainal Abidin I. Okey, tolong highlight. Merupakan negeri terakhir yang menerima penasihat British. Negeri terakhir. Okey. So sekarang ni kita tengok kawasan kerajaan Terengganu. Kalau tengok kerajaan Terengganu dia ada perbezaan banyak sikit daripada dengan kesultanan lain. Okey, pentadbiran dia ketua masih lagi sultan, yang membantu adalah pembesar yang membantu sultan. Okey. Bukan Perlis sorry, tolong potong. Pengemerdekaan negeri ini menguruskan pentadbiran kerajaan dengan cekap. Okey, mempunyai sistem penghulu. Dari sistem penghulu, kemudian ada satu lagi pembesar yang dipanggil Datuk Mata-Mata. Okey. Datuk Mata-Mata yang bertugas untuk menyambut kedatangan pelawat. Satu lagi yang menariknya, ada sistem Jemaah Mesyuarat Kerajaan. Apa itu sistem mesyuarat kerajaan? Yang macam yang kita tengok ahli kabinet sekarang ataupun ahli parlimen sekarang yang bersidang kan. Itu sama. Okey. Anggotanya juga dipanggil ahli mesyuarat. Macam apa lah? Macam parlimen
ada parlimen, dan siapa yang menghadiri parlimen dipanggil ahli parlimen. Macam ni jemaah mesyuarat kerajaan, siapa yang menjadi ahli jemaah mesyuarat kerajaan dipanggil ahli mesyuarat. Okey. Nampak? Pentadbiran Terengganu lebih sistematik berbanding dengan pentadbiran yang lain. Okey. Nanti awak akan tengok bab 7 macam mana sebenarnya sumbangan Sultan Zainal Abidin ni kepada kerajaan Terengganu. Yang kita nak tengok adalah latar belakang sikit je. Okey. Sama juga macam Kelantan menggunakan undang-undang Islam, sebabkan tanah Melayu punya pengaruh Islam yang besar, jadi kebanyakan semua menggunakan undang-undang Islam dan menggumbal undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Okey, ini undang-undang Terengganu mencontohi sebenarnya undang-undang kerajaan Johor. Nanti kita akan tengok. Okey, dan juga mempunyai hakim untuk menjamin keadilan, ada hakim. Dan menariknya hakim mahkamah dipilih berdasarkan pengetahuan agama ataupun agama Islam lah sebenarnya. Okey, sebab dia menggunakan undang-undang Islam, jadi hakim mesti berpengetahuan tentang Islam. Dia tak macam sekarang kita sekarang kebanyakan hakim menguasai undang-undang jenayah am lah. Okey, tetapi untuk sivil tapi untuk yang dulu hakim kebanyakannya mesti mempunyai pengetahuan tentang agama. Okey, sebab nak buat keputusan. Hubungan luar masih lagi sama, mempunyai hubungan dengan Siam. Okey. Selain itu ada hubungan juga dengan Patani dan Kerajaan Johor. Tujuan dia adalah dapat menjamin kedaulatan negeri. Okey, itu adalah latar belakang. Last sekali adalah Kerajaan Johor. Hari ni kita tengok Johor. Kita tengok negeri utara saja. Okey. Pernah menjadi kaitan keturunan Johor. Pernah ada kaitan dengan Kesultanan Melaka. Pernah ada hubungan Kesultanan Melaka. Tetapi selepas keturunan Kesultanan Melaka ini, awak dah belajar masa tingkatan 2 kan. Selepas akhirnya Kesultanan Melayu Melaka berakhir, maka Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Okey. Lepas tu terdapatlah konflik. Konflik politik yang berlaku menyebabkan keturunan Temenggung pula yang menjadi Sultan Johor. Kalau tanya sekarang, sampai sekarang ke cikgu? Yes. Sampai sekarang lah keturunan Temenggung. Lepas tu awak tengok Temenggung dan Ibrahim, bermula dengan Temenggung dan Ibrahim, kemudian digantikan dengan anaknya Daing Abu Bakar. Lepas tu seterusnya sampai sekarang. Okey. Dari segi pentadbiran pula, berlakulah pemodenan. Ni pemodenan zaman dalam pentadbiran. Okey, sebab tu dia ada majlis jemaah Diraja Johor, jemaah menteri dan jabatan-jabatan yang lain. Okey. Menariknya, semasa Johor menjalankan pentadbiran ataupun pemodenan, sama macam Thailand, Johor berjaya mengekalkan kedaulatan negeri. Johor menggunakan British untuk majukan negeri mereka. Malangnya, nanti kita tengok Malang ni apa yang berlaku. Apa yang berlaku menyebabkan Johor jatuh ke tangan British. Okey. Dan juga terdapat jawatan lain seperti Menteri Besar dan juga Setiausaha Kerajaan. Okey, dari segi perundangan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan. Okey, ataupun sebenarnya biasanya kita panggil Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okey, dan kalau tengok sama kan dengan Terengganu. Okey, yes, memang sama. Okey, memang sama, isi perjanjian pun sama. Okay, sebab Terengganu mencontohi Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okey. Selain itu, dari segi hubungan luar pula, punya hubungan lah. Semua negeri-negeri kita masuklah Terengganu dan Perak. Ini sebenarnya tak payahlah. Tak payahlah tulis Ni sebenarnya data saya tulis lah. Tak payah. Ni tak payah. Potong je. Tolong potong. Okey. Yang ni saya ringkas kat sini. Terengganu dan Perak. Okey. So sampai sini dulu 41. Nanti lepas ni kita akan sambung 4.2.